persekitaran kita, environment, gaya hidup kita, contohnya minum atau merokok, sejarah keluarga kita juga menyumbang kepada faktor-faktor yang menyebabkan sel itu berubah menjadi kanker. Sel itu berubah menjadi kanker secara, tapi ada juga orang kata ya, datuk saya merokok sudah 40 tahun tak dapat kanser juga. Apa pandangan anda? Sebenarnya ada pelbagai faktor yang menyumbang, dan termasuk persekitaran dan genetik yang boleh menyebabkan kanker itu berlaku. Dan badan kita ada DNA, adalah instruction yang memberitahu fungsi sel, tetapi bila dikotori dengan karsinogen, kimia yang buat pro-kanser seperti smoking ataupun kekotoran alam semula jadi, stres, obesity, gemuk yang lebih, ia boleh menyebabkan radang dan kerosakan sel. Jadi lama-kelamaan kita mengumpul sel-sel mutasi yang menyebabkan kanser itu boleh berlaku. Okey, so jadi apa lagi attitude ataupun fikiran orang awam berkenaan kanker? Baik tak tahu tak ada kanker sebab mungkin rawatannya pun enggak bagus ya. Baik jangan tahu. So ini adalah fasa yang penting, frasa yang penting yang kita boleh ulang dan ulang dan ulang. Early detection save life, maksudnya saringan awal menyelamatkan nyawa. Percaya ke? Betul ke? Kenapakah penting untuk So kanker itu adalah bukan satu jenis penyakit yang boleh ditunggu-tunggu. Bukan macam penyakit kronik, contohnya diabetes, kencing manis atau hipertensi, di mana kita boleh kawal. Tapi kanker ni tanpa kawalan, dia akan bertambah agresif dan ganas. Jadi lagi lama ditunggu, kalau jumpa doktor kedua, ketiga, keempat, kelima, jumpa pawang, dua bomo. Jadi kanker tu akan menjadi lebih agresif kerana ia mengumpulkan lebih lagi mutasi yang jahat. So yang penting, ini adalah satu message yang penting. Prevention. So apakah langkah-langkah yang sudah kita dengar tadi yang boleh kita ambil untuk mengelak akan mendapat kanker? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk detect kanker peringkat awal? Dan kita kena juga mendapatkan rawatan yang sesuai dan baik yang untuk kanker yang ada, yang diagnose. Okey, mitos seterusnya, gula dan kanker. So sebenarnya adakah ini memberi anda sedikit clue apa yang saya nak bagi tahu? So dia pegang McDonald punya minuman, high calorie food. Next. So okay, ini secara grafik menunjukkan sebenarnya Indonesia bukan masalahnya Malaysia. Mungkin saya kena balik Malaysia bagi ceramah di sana. So Malaysia adalah sebenarnya negara yang paling obes di Tenggara, dan Indonesia not so bad. Tapi ini adalah satu masalah. Sebenarnya obesity adalah penyebab kedua tertinggi selepas merokok. Dan sebabnya di Malaysia banyak sangat tempat-tempat makanan, fast food, mamak dan sebagainya. So kenapakah lebihan lemak menyebabkan kanker? Sebenarnya bukan gula yang menyebabkan, kerana setiap sel badan kita memerlukan gula. Ia adalah makanan asas.
otak kita hanya boleh makan gula, kerana tanpa gula kita boleh pengsan dan kita tak boleh berfikir dengan baik. Kalau sesiapa sini buat marathon dan sebagainya, ada 13 jenis kanker yang disebabkan oleh lebihan gemuk yang berlebihan. Kerana bila badan itu banyak lemak, insulinnya tinggi, insulin boleh menyebabkan kanker. Lebihan lemak menyebabkan banyak estrogen dalaman, sebab estrogen adalah steroid hormon. Jadi seperti kita tahu ada jenis-jenis kanker, contohnya kanker payudara dan kanker rahim yang boleh didorongkan oleh estrogen. So sebenarnya obesity adalah penyebab kanker kedua selepas rokok. Dan inilah satu pandemik yang perlu ditangani dengan segera. Mitos perawatan. Adakah kamu adakah gerun bila disebut kemoterapi? Adakah kemoterapi rawatan yang ada, hanya rawatan yang ada, satu-satunya rawatan yang ada untuk kanser? Sebenarnya perawatan kanker onkologi adalah satu bidang yang paling cepat berubah. Dan saya akan tunjukkan sedikit dan mungkin bagi cerita berkenaan pasien supaya untuk memberi gambaran sebenarnya. Kerana kalau dia disebut saja mungkin enggak memberi gambaran yang lebih memberi makna kepada semua. Di tahun 2000 rawatan kanker adalah sangat personalized. Maksudnya kiranya ada satu bilik 100 orang yang mempunyai kanker yang sama, tidak semua orang akan dirawat dengan yang sama. Kerana ada kemungkinan ada mengikut kumpulan-kumpulannya. So kita kena padankan rawatan yang tepat dan sesuai dan personalized, dan mengambil sel kanker pasien itu untuk diuji dan melihat maklumat genetik kankernya, di mana ada ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang memberi makna perawatan yang tepat untuk pasiennya. Dan ini adalah satu movie Hollywood 2008, Living Proof, pada permulaan era rawatan personalized, rawatan personal, di mana sebelum ni semua orang tak percaya bahawa ada rawatan khusus yang sangat membantu. And ini dijadikan satu tayangan Hollywood yang boleh ditonton kerana dia yang menjumpai HER2, Herceptin, target HER2 untuk perawatan kanker. Dan di saat ini rawatan ini masih lagi menjadi standard rawatan, di mana rawatan-rawatan baru juga berkait kepada rawatan ini juga. So rawatan kanker onkologi tadi sudah didengar sangat personalized, tetapi pelbagai faktor yang perlu diambil kira untuk perancangan, pencaturan dan strategi perawatan. Bukan saja pasien, contohnya sekiranya seorang itu 90 tahun, rawatannya enggak sama dengan orangnya 40 tahun. Sekiranya dia ada penyakit jantung atau penyakit serius yang lain, juga diambil kira. Berkenaan pesakit pasien, kita mau tahu satu stadiumnya. Maksudnya kena ada workup, siasatan scanning seperti PET scan, CT scan untuk memahami di manakah kanker itu berada. Kerana kita bukan merawat tumor, kita merawat manusia. Kita kena faham di mana letaknya kankernya itu. Seterusnya kita mahu membaca maklumat kanker. Kanker itu diambil untuk ujian sophisticated, makmal yang saintifik untuk memahami
perawatan tepat yang akan ada kes yang boleh saya tunjukkan. So bagaimana pula perawatannya? Adalah kita perlu give up kerana perawatannya mesti enggak berkesan. Jadi kita tak payah berusaha. So sebenarnya perawatan seperti dibicarakan tadi, perawatan kanker berubah setiap tahun. Ada banyak meeting penting yang mewartakan rawatan terkini. Kanker yang dulu enggak boleh dirawat semasa saya sudah menjadi doktor kanker 20 tahun. Semasa saya menjadi pelajar spesialis kanker paru contohnya, kurang lebih pasien akan hidup 6 hingga 12 bulan untuk kanker paru-paru tahap 4. Jadi kenapakah berlaku? Kerana satu, kita lebih faham dan bagus untuk deteksinya. Kita memahami karakternya, perangainya. Rawatan kini dengan research dan kajian yang sibuk yang sentiasa dilakukan, precision medicine, dan ini memberikan harapan, ya. So, contohnya, ya,